bermaksud bagi Kesatuan Sekerja mengikut Akta Kesatuan Sekerja 1959. Mengikut Akta Kesatuan Sekerja 1959 telah mentakrifkan bahawa Kesatuan Sekerja sebagai pertubuhan ataupun gabungan para pekerja atau mana-mana majikan yang terdiri daripada beberapa orang ahli. Manakala mengikut Akta Perhubungan Perusahaan pula 1967 telah mendefinisikan Kesatuan Sekerja sebagai mana-mana kesatuan yang terdaftar di bawah Undang-Undang Pendaftaran Kesatuan Sekerja. Pergerakan Kesatuan Sekerja merupakan elemen yang penting bagi perindustrian di Malaysia. Pergerakan Kesatuan Sekerja merupakan telah ditubuhkan berdasarkan beberapa aspek seperti trade, pekerjaan dan juga industri yang bertanggungjawab dalam menjaga serta melindungi kepentingan dan kebajikan ahli-ahli Kesatuan Sekerja tersebut. Kesatuan Sekerja merupakan pengantara di antara majikan dan pekerja dalam menyelesaikan sesuatu konflik yang timbul dan berkait rapat dengan pekerjaan, terutama pekerjaan khas yang terkait dengan terma dan juga syarat perkhidmatan. Seterusnya ialah penubuhan dan juga pengiktirafan Kesatuan Sekerja. Penubuhan Kesatuan Sekerja perlu melalui proses yang tertentu sebelum ditentusahkan. Sekurang-kurangnya dalam menubuhkan Kesatuan Sekerja perlu ada 7 orang ahli yang mempunyai tujuan yang dikehendaki. Kesatuan Sekerja hanya didaftarkan serta menjadi organisasi yang sah sekiranya syarat telah dipenuhi, di mana salah satunya merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh ahli seperti pekerjaan yang mesti dalam pekerjaan ataupun trade ataupun industri yang juga sama. Semua anggota Kesatuan Sekerja perlulah dalam salah satu sektor sahaja, iaitu organisasi dalam sektor awam ataupun sektor swasta, di mana sekiranya organisasi seseorang pekerja tersebut dalam sektor awam, maka pekerja tersebut tidak diperbolehkan masuk dalam Kesatuan Sekerja sektor swasta. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ini. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda mengenai kepentingan dan peranan Kesatuan Sekerja dalam konteks tempat kerja. Kesatuan Sekerja bukan hanya satu badan, tetapi lebih kepada suatu entiti yang melibatkan pelbagai fungsi dan peranan penting. Beralih kepada fungsi Kesatuan Sekerja. Fungsi Kesatuan Sekerja yang pertama ialah perundingan bersama ataupun perundingan kolektif. Kesatuan Sekerja bertindak sebagai wakil pekerja dalam perbincangan dengan majikan, bertujuan untuk meningkatkan gaji, faedah dan syarat pekerjaan. Ini secara tidak langsung akan membantu mencapai kesetaraan dalam hubungan antara pekerja dan majikan. Selain itu, aspek pendidikan dan latihan juga ditekankan oleh Kesatuan Sekerja. Mereka menyediakan program latihan untuk meningkatkan kemahiran pekerja, memastikan mereka memahami hak dan tanggungjawab mereka sendiri. Baiklah, sekarang mari kita lihat peranan Kesatuan Sekerja pula. Peranan Kesatuan Sekerja dalam memastikan keadilan pekerjaan. Kesatuan Sekerja ini memastikan setiap pekerja mendapat perlakuan yang adil dan saksama di tempat kerja, melawan diskriminasi dan bertindak sebagai perisai terhadap unsur pelecehan dan konflik dalam sesuatu organisasi itu sendiri. Dalam penyelesaian pertikaian, Kesatuan Sekerja memainkan peranan penting dalam menangani konflik antara pekerja dan majikan secara adil. Ini akan membantu mencegah gangguan seperti mogok yang boleh mengancam produktiviti. Seterusnya, kesejahteraan pekerja juga diberi penekanan. Kesatuan Sekerja memastikan keperluan kesihatan dan keselamatan terjamin sambil berusaha mendapatkan faedah tambahan seperti cuti, insurans dan kebajikan serta lain-lain. Akhirnya,
kesatuan sekerja turut terlibat dalam aspek politik dan sosial. Mereka menyokong penyertaan pekerja dalam isu-isu politik dan sosial yang berkaitan dengan dunia pekerjaan, serta aktiviti dalam aktiviti sosial dan komuniti untuk meningkatkan kehidupan pekerja secara menyeluruh. Dengan itu, kita dapat melihat bahawa kesatuan sekerja bukan sekadar satu badan, tetapi satu entiti yang menyeluruh, memainkan peranan penting dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Akan menerangkan tentang faktor penglibatan pekerja dalam organisasi kesatuan sekerja. Terdapat berbagai faktor yang membawa kepada penglibatan para pekerja ini dalam kesatuan sekerja. Antara faktor yang pertama adalah faktor sosial, di mana faktor sosial ini kesatuan sekerja dia melatih, dia akan mengutamakan sosialisasi pekerja-pekerja. Maksudnya dalam sosial ini dia akan mementingkan tentang interaksi antara pekerja dalam satu sistem kesatuan sekerja. Okey, penglibatan pekerja dapat dilihat dari bagaimana pekerja itu berinteraksi dengan orang-orang sekeliling dalam faktor sosial ini. Ini merupakan peranan yang penting dalam menumbuhkan rasa semangat kekitaan dalam seseorang pekerja, di mana dalam suatu komuniti itu dia boleh adapt dengan alam persekitaran di mana tempat dia bekerja. Dengan adanya semangat itu, faktor ini akan menjamin prestasi pekerja itu dan lebih baik dan berkualiti serta suasana kerja yang lebih kondusif. Seterusnya, faktor lain selain daripada faktor sosial adalah dapat dilihat juga daripada faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi pada masa ini, kita dapat lihat bahawa banyak masalah yang dihadapi dalam sistem ekonomi, termasuklah masalah inflasi. Dalam masalah inflasi ini banyak penduduk yang kekurangan makanan, banyak masalah kewangan, masalah ekonomi dalam keluarga lah. Jadi dalam kesatuan sekerja ini dia akan menarik berbagai bentuk, berbagai jenis pekerja yang menghadapi contohnya masalah kewangan ini. Mereka akan lebih committed dalam menguruskan hal-hal melibatkan kewangan inilah. Contohnya pekerja dalam membuat pekerja ini, mereka akan lebih diajar untuk bagaimana menuntut suatu kadar upah yang lebih baik berbanding dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Maksudnya jika pekerjaan itu sukar, jadi upah yang lebih tinggi untuk diambil. Seterusnya adalah faktor keselamatan. Faktor keselamatan ini kesatuan sekerja dia mengambil berat dalam memberi perlindungan kepada pekerja, melibatkan termasuklah yang melibatkan diskriminasi. Contohnya dalam Malaysia ini dah ada undang-undang jadi dari segi keselamatan yang melibatkan pekerja, iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja pada tahun 1994. Dalam akta ini dia mementingkan tentang keselamatan para pekerja lah. Dalam hal membangkitkan peranan kesatuan sekerja ini, dia dapat memelihara kebajikan dan manfaat dan memberi manfaat kepada setengah pekerja. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa pelbagai faktor penglibatan dalam kesatuan sekerja ini dapat membentuk pekerja yang lebih memberi faedah kepada masa akan datang. Salam sejahtera, nama saya Nixon Habe Henry, memegang kad metrik BA 221105550. Tajuk pembentangan saya adalah cabaran yang dihadapi oleh kesatuan sekerja. Seperti yang kita tahu, kesatuan sekerja merupakan organisasi yang memainkan peranan penting dalam melindungi kepentingan dan kebajikan pekerja. Namun, kesatuan sekerja juga berhadapan dengan cabaran yang mengancam kewujudan dan keberkesanan dalam melindungi pekerja. Antara cabaran yang dihadapi adalah memperolehi keahlian kesatuan sekerja. Hal ini demikian kerana terdapat ramai pekerja tidak menyertai kesatuan sekerja yang mampu melindungi kebajikan mereka. Hal ini juga kerana kurang kesedaran dan pemahaman mengenai hak dan tanggungjawab kesatuan sekerja. Cabaran yang seterusnya adalah kebanyakan pekerja tidak mengetahui faedah dan kepentingan
menyertai kesatuan sekerja. Masih ramai pekerja yang kurang tahu mengenai kesatuan sekerja. Oleh itu, kesatuan pekerja menghadapi masalah dalam menyediakan dan mengurus program melalui pendidikan atau latihan yang berkualiti untuk mempromosi kesatuan sekerja. Seterusnya adalah kegagalan dalam menyelesaikan pertikaian antara pekerja dan majikan. Pada masa kini, pertikaian antara pekerja dan majikan sering terjadi sehingga menjejaskan hak dan kebajikan pekerja seperti gaji, keselamatan, dan keselesaan pekerja. Oleh itu, kesatuan sekerja perlu mencari jalan penyelesaian yang adil, rasional, dan damai. Secara keseluruhannya, kesatuan sekerja perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi cabaran ini dengan meningkatkan keahlian, meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kesatuan sekerja, dan menyelesaikan pertikaian dengan lebih berkesan.